Aku nak minta cerita. Satu cerita sempoi dululah. Yang rasa sampai bila pun orang takkan lupa. Orang ni sebagai kaki cerita. Yang rasa sampai tua kalau hang ingat cerita dia. Boleh gelap macam perut tu. Hang lah mesti stres. Hang stres aku pun stres dulu kan. Tapi mesti hang ada rasa kadang-kadang tak payah cerita kau. Bayang atau ingat muka dia. Ki gelap seorang kan. Cerita? Saya ada sekali tu macam biasalah. Kalau kata kenduri di belah Penang ni. Kenduri belah Penang ni semua kalau kata ada kena-mengena darah-darah peranakan ni semua ni. Dia punya family ni besar. Besar. So makna kata besar ni segala-gala yang kita tak biasa tengok ni semua ni nanti mai ni berenyut-renyut ni nanti mai kenduri. So ada satu hari ni saya pergi di Tanjung ni. Saya pergi di Tanjung ni lama saya tak pergi. Saya memang antara salah satu tempat yang saya paling suka pergi ialah kenduri. Di Tanjung, di pulau lah. Sebab di seberang ni kita dah tahu macam mana lah. Di pulau ni dia lain. Dia punya feel lain. Lepas tu kita akan jumpa lah semua mamu-mami kita. Lama tak jumpa. Ada satu hari ni saya main duduk ni. Pak saya ada, mak saya ada, adik-adik beradik saya semua ada. So sementara pada ada duduk tunggu orang di meja duduk makan ni, nak tunggu tu kami duduklah ada bangku depa duduk lah. Ni zaman dululah, zaman lah ni budak-budak lah ni mana tahu nak duduk tepi tu, saya kira pasal jarak. So duduk tepi tu. Tiba-tiba mai satu mamu ni. Saya kenal lah tapi dia kira sepupu mak saya ni raja lah. Mai tu mamu ni. Mai tu mamu ni. Lepas tu dia main ni dengan tengok dia tu pun dah memang mula-mula macam yang ini nampak macam troublemaker. Bukan troubleshooter, troublemaker ni. Nampak troublemaker ni sebab kita ada vibe tu. Kita kalau jemuan dia kenal jemuan lain. So dia main tu, dia main. Ni dia tanya saya, anak Lela. Saya dengar tu, saya suka ni bahasa Penang yang jenis tarik-tarik yang lama ni saya suka je. Betul ya. Mak mana? Saya tunjuklah mak tu. Lela, lama aku tak jumpa. Nama dia tak salah saya. Nama dia apa saya tak ingat lah. Lama tak jumpa. Mak hang nama Lela. Tapi dia pronoun jadi macam mana? Lela. Dia lain. Mana? Lain. Dia renjut lah macam. Dia dah standby siap dah. Dia kepala dah penuh dah. Lela, lama aku tak jumpa hang. Lepas kahwin. Laki yang mana? Bapak saya duduk sebelah. Takkanlah dia duduk sebelah tu. Sebab pak saya bagi kira yang campur ni kira yang pak saya ni Melayu lah. Bagi depa tu. Dia tengok pak saya tu, dia boleh camlek depan muka tu. Ni laki yang gemuk lah ni ya. Anak kira yang kahwin tu, anak teruna kahwin tu dengan anak 5 tu. Memanglah kawan tu dalam saya duduk di belakang dia panon saya tak boleh tahan lah. Dia sebut gemuk saya dah tak tahan lah. Kau muka dia dah. Bapa saya sporting kan sebab dia dah biasa dah dengan geng-geng gelembung ni, dia dah steady dah. Dia tahu dah banyak dah pattern ni. Set duri ni. Dia ada 5 anak dah. Bapa banyak kenduri dah dia kenal macam tu. So bila duduk lepas tu dia duduk dengan kami. Kami duduk di belakang, kami dengar dia sembang kita. Budak-budak dulu, zaman dulu kita tak boleh bercampur. Orang tua-tua sembang. Kita kena hormat. Kita nak dengar, nak gelakkan dia pasal. Tapi yang kena dengar ya. Jangan kacau. So dia tanya mak ni dia tanya, "Lah ni hang duduk mana?" Aku duduk di KL lah. Macam duduk di KL. Hang nak buat apa lah ni? Aku kerja dengan MPPP. Majlis Pembandaran Pulau Pinang. Okey. Orang kerja dengan MPP buat apa? Aku lah ni, Lela, aku kerja tangkap kucing. Kerja tangkap kucing. Okey. Dia sebut kucing tu Manuan. Sampai hari ni saya tak pernah jumpa lagi lah manusia dalam dunia ni yang sebut kucing semanja dia. Kucing. Dia dengan mulutnya, aku lah ni tengok kucing. Tangkap kucing. Nak dapat dia punya barang tu. Lenggok dia tu. Ui, tak dapat Manuan. Aku sebab betul tak? Tangkap kucing. Nampak? Dia tak dapat dia tu. Dia ada kucing. Dia ada konak di ujung tu. Saya tengok saya dah tak boleh tahan mana saya. Lepas aku lah ni tangkap kucing liar. Aku tangkap kucing ni semua aku pergi lepas depa. Tempat yang ada makan. Dulu aku tangkap tikui. Saya masuk dalam tikui tu. Saya masuk dalam tikui tu tak boleh apa-apa. Saya rasa saya dah cukup lawak. Ada orang lain yang tak buat lawak sebut perkataan lawak. Jadi saya pecah kepala. Saya macam dalam hati saya, ya Allah, aku dah tak tahu nak gelak daripada mana dah. Kalau daripada buah pinggang daripada gelak, buah pinggang saya gelak dah. Sebab bagi saya, dengan bersahaja, dengan tidak mencuba. Tapi cerita, bagi tahu benda betul ni. Cerita apa? Tapi cerita tu. Cerita
tengok kucing. Jadi satu pekerjaan yang serius lah. Tengok kucing ni kira macam. Hebat lah. Bukan semua orang boleh buat Bukan lah. semua orang boleh buat lah. Tangkap Aku antara dalam tangkap kucing. Kucing. Okey. So bila saya tengok ni abang, saya memang cukup kenal lah. Sebab tu saya dalam hati saya suka tengok orang bila di rumah kenduri sebab kita lama tak jumpa. Oh dia ni main nak cerita yang ni, dia tu nak main cerita ni, dia simpan lama dah dia. Balik tak jumpa dia nak main cerita padahal tak ada kerja apa pun tapi nak main sembang ni. Adalah di KL tu kerja apa? Adalah kerja sikit. Sampai sudah tak bunyi apa tu. Okey. Tapi ada lah kerja di KL. Tapi kira bagus lah duduk di KL tu. Boleh lah di KL ni. Hidup ni serba lain sikit lah. Padahal duduk di KL tu kawan tu makan tak ada. Okey. Tapi sebab dia rumah kenduri. Bila balik di Pulau Pinang, main pada KL ni. Kena jagalah. Kena jaga standard. Kalau setakat hang buat kerja biasa, baik duduk Penang. Orang akan kata barang tu lah. Orang kata balik ni. Duk pergi jauh-jauh susah payah. Nak pergi jual abang balik di sana. Ambil ambil negara di sini. Nampak nanti orang dia kena camdek pula. Tambah-tambah di rumah kenduri. Semua orang dia tahu pula. Semua orang yang geng 14 yang duduk tengah pasar pinggang. Negara abang balik. Lenok. Duduk tengah ni. Ni, angkat hidang. Depa utara kata duk Perembang dengar. Duk Perembang dengar tu. Ni yang duk angkat hidang ni semua, duk kono-kono ni dengar apa balik ni dia kono balik di meja mana? Tak apa balik tak PL ni dengar cerita dia apa balik. Yang ni jadi di kenduri ni adalah satu tempat yang meriah. Contoh macam saya main muzik. Band lah. Band ni kita tahu band ni antara orang yang memeriahkan juga. Dalam pada tu macam kita tengok di gambar-gambar TV ni, watak-watak yang depa cipta ada orang duk bubuk mic tu memang betul-betul wujud pun. Oh ya. Memang betul-betul wujud. Sebab apa? Dia kenduri tempat hang. Bukan orang malu nak menyanyi. Orang berebut nak menyanyi. Berebut nak menyanyi abang. Tempat saya orang berbakat. Okey. Saya duduk di negeri artis. Okey. Semua orang tu ada bakat. Maksudnya di Penang ni siapa beranak dia tak ada bau artis, dia bukan orang Penang. Di tempat saya tu. Dah, kes dia macam ni. Semua orang di waktu itu semua orang berhibur banon. Tak ada akademi Fantasia. Betul. Tak ada juri, tak ada kilauan mas, tak ada kilauan mas kepala otak apa, tak ada langsung knowledge nak kata tempo, nak kata benda tu tak ada apa. Jadi siapa-siapa naik pergi menyanyi pun kita seronok. Siapa orang gila yang tak apa nak betul naik pergi menyanyi pun kita happy. Kita ni dia pula bos lagu lagi tarik sebab kita nak fun tu. Betul. Kita bukan nak tengok menyanyi. Kalau tidak kita panggil Zainazin lah. Nak sedap dengar radio lah. Nak sedap dengar radio. Betul. Lagi senang. So segala watak-watak ni depa pula makan free abanon. Selain pada tu ni nak bagi tahu ni satu lagi cerita ni. Pinggan ni kalau kita di rumah kenduri ni dia takkan kosong macam ni. Betul. Kalau saya mamai tu saya akan jeling di hujung mata tu. Apa tak top up kah? Apa dia? Orang-orang duduk di rumah ni semua. Saya tunjuk pinggan ni kalau beranak tahun 90-an ni letak di atas meja kosong ni tak jadi. Meja tu tak ada orang. Tapi letak satu kotak di tengah-tengah ni. Berenyut orang di tengah tu. Macam-macam cerita. Kau tak rokok? Okey. Rokok kenduri. Rokok kenduri duduk dalam piring. Rokok kenduri duduk dalam piring. Maksudnya kalau duduk dalam piring, hak tu rokok kenduri. Rokok kenduri. Kalau duduk atas meja, tuan punya. Sendiri punya. Jangan duduk pandai-pandai nak tarik semua dosa. Di situ. Ambil contoh. Walaupun rokok ada ni. Rokok ada. Tapi rokok kenduri. Dia kata tutup rokok kenduri lah. Rokok kenduri. Ni. Rokok. Dalam pada tu. Ni. Tuan rumah mana? Tuan rumah. Pasal apa? Rokok nak habis. Cerita tak habis lagi. Rokok nak habis lah. Rokok habis. Cerita tak lagi gantung. Tak boleh. Rokok. Sebab apa rokok kenduri? Dan pula ini yang lapis budak-budak. Lapis budak-budak macam biasalah. Tunggu cunggit. Nampak ada kotak tu. Nampak tak ada siapa di meja tu, buka lah. Pokok ada sebatang ke apa kah? Haram tak ada. Orang tua-tua, mereka cerdik. Mereka dah saw awal dah. Hang tak payah nak betul masuk dalam poket sebatang dua batang. Aku dah buat awal. Aku dah buat prepare dah satgi kat atas motor. Tak kita rasa rokok di mulut tu aku ambil satu dalam perjalanan. Rokok kenduri. Rokok bekal. So memang jangan pergi carilah. So bila di kenduri ni macam-macam saya jumpa orang-orang yang macam orang tua yang cerita pengalaman dia waktu perang. Budak-budak akan duduk lah dengar. Mana kita nak dengar anganga. Sebab apa? Lagi dahsyat kadang cerita perang dia tu daripada perang tu sendiri. Perang tu sendiri daripada dalam TV. Kita tengok TV tu limit dekat tu lah. Dia cerita dia lawan komunis 6 orang, dia lawan seorang saja dia bagi apa semua. Tapi kita kena di waktu budak dia banan.
Satu orang tua cerita kat kita lawan komunis, 6 orang kita duduk dengar. Ya, betul. Budak lawyer. Ya. Buat tak Dia tahu. berpetikai macam Dia bertikai buat orang tanya. Oh, zaman tu biarlah orang tua tepi mancing ya. Yang bergaduh tu sama-sama komunis tu. Betul. Tapi disebabkan semua mati tu aku pukul. Tapi kita takkan peduli. Kita takkan peduli sebab kita nak dengar cerita tu. Dia pun mai. Dia bawa keluar parang dia. Dia nak bawa keluar, aku tahan. Aku tarik dia pergi belakang, rabak aku bagi. Cerita macam ni kita akan imagine dalam kepala kita. Gambaran dia. Oh, gambaran dia. Oh, macam mana nak tarik pedang tak dan. Berak pula bagi, berak tersungkuk, masuk pula lain, berak mak ni. Dah cuat betul. So, as a budak, kita tak ada masa nak mempertikai kan. Betul. Tapi Lani, beza. Sebab apa? Kita dah ada kebijaksanaan, kita dah ada kepandaian, kita ada ilmu apa semua. Kita kira nak pergi petikai semua benda ni. Padahal kalau kita fikir secara logiknya, orang-orang ni tak bagi apa-apa efek pun dalam kehidupan kita. Sebab apa contoh, kita tahu background of study dia, benda-benda yang dia tempuhi. Andai ada satu benda dalam hidup dia yang boleh menceriakan dia ni 5 minit saja ni bagi peluang kat dia. Okey, kita pasang telinga ya. Hang dengar ya, orang belanja. Hang boleh pergi minggol. Banyak duit pergi pukul 500 bola ke apa sampai pening tu sampai tak boleh angkat tangan dia tak ada apa. Dia dah ada cerita dia, hang dengar cerita dia pula bukan dia bagi tahu orang tu jahat ke orang ni jahat ke apa. Dia saja menceriakan suasana lah. Kalau aku duduk diam, hang duduk diam sampai nak bercakap. Kalau aku nak cerita pasal golf, aku tak kerti. Betul. Aku tak kerti, aku cerita awam. Yang contoh, aku cerita pasal benda cerita boya. Boya naik di kampung tu. Saya sampai malam tu mimpi boya. Pasal cerita kau apa nak dalam hati saya tu, saya duduk dalam balik tu, saya duduk tengah fikir tu. Dia punya marah dekat manggih tu. Pasal manggih. Pasal manggih saja. Ngam boya bersabit sekali kena. Hawin dengan dia. So, disebabkan manggih dia tak dapat tu. Betul. Punya nak cerita orang tu baru satu orang Kedah. Tu baru satu orang Kedah. Abang Non, kita hantar 10. Kalau orang putih nak perang, kita ajak dia bahasa Inggeris sikit-sikit lah, bagi betul sikit kan. Tapi sembang orang putih balik. Tak jadi perang. Tak jadi perang, orang putih kata, man, this is so crazy, man. Sebab apa? Beyond reality. Orang putih tak boleh nak fiction tak boleh baca, cerita raib tak boleh baca, hantu pun aku tak pernah tengok yang level macam ni di tempat aku. Yang hantu di tempat aku ni boleh lah bawa pelita ke tiup telinga saja ke. Di tempat dia pun boleh jadi macam-macam. Betul. Boleh jadi segala rupa, segala benda apa semua nak lawan macam mana. So orang-orang kaki gelembung ni, bagi saya dia adalah salah satu watak yang menceriakan kehidupan orang secara percuma. Dia tak, orang-orang yang buat lawak untuk kita dia Banon, bagi saya lah, depa ni diciptakan hidup dalam kegembiraan orang lain. Ni benda berat. Orang-orang tukang cerita ni dia hidup dalam kegembiraan orang lain walaupun dia tu tengah menyimpan masalah. Berai tak ada di rumah ni. Betul. Berai tak ada di rumah ni, tapi aku sembang dengan hang ni. Cerita bohong ni hang gelak ni aku lega. Tak ada berai pun tak apalah. Aku bolehlah fikir sikit, at least bila aku dah okey sikit ni, nampak jalan. Aku nampak jalan. Tapi andai kata hang aku mai cerita kat hang pula, dia kata, ndaklah, duk cerita bukan-bukan nak merepek apa semua sebab tu dengan tak ada kerja apa semua. Tak ada duit. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab apa bagi hidup saya Abang Non, selagi mana kita boleh memudahkan urusan orang tu, kita mudahkan. Sebab tu bagi saya pentingnya kebijaksanaan dan juga ilmu. Sebab apa? Dengan adanya kebijaksanaan dan ilmu lah kita akan memudahkan urusan orang. Betul. Contohnya kaki gelembung ni. Kalau kita tidak berilmu, bukan kita tak berilmu, tak cukup ilmu. Saya betulkan sikit. Tak cukup ilmu. Sebab apa? Kalau kita betul-betul berilmu, kita takkan peduli benda ni. Betul. Dia tak ada efek apa pun. Pada keselamatan otak kita. Tak ada. Contoh dia cerita-cerita tiba-tiba FBI nak cari di rumah. Saya dengar cerita encik nak buat bom. Tak ada pun. Dia takkan pergi ke sana punya cerita lah. Cerita dia banyak lagi di dunia ni. So, pasal apa kita nak kena peduli? Pasal apa kita nak kena ada emosi, nak kena marah, nak kena cari fakta, nak kena betul hidup ni bukan untuk Ahmad Jais kata, hidup ni bukan untuk derita. Okey. Ahmad Jais kata. Ada kata macam mana menyanyi sikit? Hidup kita bukan untuk derita, juga derita tidak selamanya. Lebih kurang macam tu lah. Aku tak nak dengar. So, mana kata hidup bukan untuk derita. So, kalau kita nak, contoh, kita nak pergi buang masa, nak pergi peduli benda-benda macam ni. Kita nak judge, kita nak pergi cerita kat orang lain pula, dia ni kaki burung, apa benda semua. So, lah ni kita tengok bila derita siapa jahat. Dia main belanja untuk kegembiraan. Dia main belanja orang lain. Tak minta duit yang paling adik pun, tak minta belanja sewa ayak pun. Betul. Tak minta apa-apa. Aku belanja kopi dulu. Tema. Aku bawa kopi kan. Nasib baik. Okey.
So, Ribu orang ada ni. Aku nak kena promote beberapa benda makan. Ha? 1.2. 1.2 Amin ni rokok tak ada je. Pasal tak boleh merokok. Okey. Rokok ada. Ni jadi piring piring beradak je lah. Jamu orang kampung kata. Jangan sampai saya tuang dalam pinggan. Saya hirup minum di sini. Oh dia. Lagi legend. Sebab kalau hangat kena buat lagu tu lah. Mana nak minum cepat. Betul. Budak lah mana tahu. Dia Dia dok tak kira tahu. pinggan kotak, hygiene lah. Kalau bapak betul, kita di kedai kopi Cina. Hmm. Pok tuang nak minum. Kalau cakap banyak minum. Ikut aku pergi kedai kopi sangat minum. Betul. Dia bersembang. Aku bersembang. Kita pun dapat lah dalam piring ni. Dalam pada tu tak boleh dengar pula. Tak boleh dengar tu sembang apa sebab lagi termenyempuk. Minum. Habis tak cukup aku tambah. Padahal boleh beli cawan tu satu lagi. Tapi kasih sayang seorang bapak. Betul ya. Betul. Pasal apa satu lagi di zaman tu pula abang. Sebab saya suka zaman lama ni sebab kita setiap benda yang kita buat tu kita fikir nilai-nilai tu. Contoh, bukan tak boleh beli secawan kopi lagi, tapi satgi membazir. Betul. Hang nak minum tak kau mana sangat. Satgi betul. kalau aku beli hang minum setengah cawan, aku nak kena minum sampai kembung. Baik aku minum sikit tak apa lah. Sikit orang tua-tua dulu, dia ada benda tunang kepala. Benda sikit lagi berebut lagi sedap. Orang Penang kata pula tak pecah, tak tumpah, tak kenduri. Contoh, tiba-tiba duk semau tumpah apa semua. Tak pecah, tak tumpah, tak kenduri. So punya nak bagi tahu, kalau contoh orang di KL lah, minta maaf lah. Orang di KL ni mungkin stres. Kehidupan depa ni cepat, depa bijak, depa pandai. Di kenduri ni bila pecah, depa serabut. nak Ni kena satu ganti, dia kena ganti, benda memalukan ni. Ni sampai yang lagi teruk ni, banyak tengok contoh orang putih ni, petanda tak baik. Ni semua. Ni pecah sapu lah. Sapu lah. Ingat cawan apa Queen Elizabeth cawan ke? Sapulah. Pasal apa nak pasal satu cawan tu nak bunuh keceriaan ni. So orang-orang ni bila contoh orang yang kaki gelembung ni, pecah-pecah saja dia dengar di mana-mana tu. Ni sudah. Pecah-pecah lah. Pecah-pecah lah. Tak pecah, tak jatuh, tak kenduri. Betul. Dia main dia bunuh tu daripada orang yang nak jadi Hang ni bawa bawa cemakak, lak semua. Tak ada. Aku main bunuh tu awal-awal. Sebab apa? Aku kena jaga pace ni. Pace semua orang duk tengok. Dalam mood kenduri. Aku kena jaga mood kenduri ni. Sebab aku ni orang penting. Aku dapat bagi bunga RM5 pula satu. Allahu Akbar. Lah aku lama tak tengok bunga tu, Jon. Betul ya bang. Saya memang tu. Lah hang pakai bunga tu bila? Saya pernah pakai. Saya sebab dan saya dan beranak zaman tu kan. Waktu tu kira saya dalam sekolah rendah tu, kira ada mamu saya kahwin tu, saya memang yang Orang dapat RM5 ya, waktu tu kira ada RM5 dah lah. Zaman saya RM1 ya. Abang Noh 20 tahun. Abang Noh beli gasing tadi sekupak. Bila kita pakai ni bagi bunga telur. Bukan saja-saja. Bukan saja-saja. Bunga telur kat daun mais Dulu ya dia Abang Non mesti tahu punya yang zaman dulu dia ada macam bunjut tu. Abang Non sempat ada yang tahu. dia ada sarung tu. Yang perak tu yang macam orang kampung beli shilling tu. Itu bunjut-bunjut tu macam naik sikit tua sikit baru boleh pergi ke section basuh pinggan. Sebab lagi kalau bagi muda, ambil ayak. Tembok aku tembok hang tak buat dia belon. Tak sudah lah. Ni buat belon pergi ambil pula batang betik pula nak pergi buat belon. Itu kecil. Kalau besar sikit batang betik dia buat barang lain lah lagi. Sebab tu dia patah tapi tu bagi cuci pinggan. Cuci pinggan ni seronok seronok di belakang relay. Antak banyak orang pinggan tak bergaduh. Tak bergaduh. Memang tu banyak ready siap dah. Duduk pula orang kawan pula yang memang siap dah. Yang sedap dah ni kepala sedap. Yang dia ni pun seronok sembang. Duduk tu dua orang tengah malam tak apa hantarlah perayu kau Belangor. Orang balik kenduri habis dah pelamin semua roboh dia nak basuh pinggan ni. Allah Akbar. Hang bagilah Axion kat aku tu, aku tahu tak ajar aku tu. So department tu ada department ni. Rewang. Ini foto-foto tempat sayur. Aku panggil tempat aku panggil ni penanggah. Penanggah lah, penanggah tempat kita penagih. Penanggah. Penagih ada juga di belakang. Penanggah. Sebab penagih dia ulok nasi kat belakang. Segan dia nak main makan di depan. Tempat aku ada panggil bentara. Mentara tu. Mentara betul. Mentara. So di Kelantan nama oleh apa nama? Waktu saya pergi sana saya kata ni Mentara mana? Depa kata dekat saya Mentara. Tak pernah dengar Mentara ni apa. Dia kata Mentara apa? Mentara ni saya kata orang kat Idang ah. Dia kata bukan Mentara di sini John. Jukaka. 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 Kalau kata Bekwah ni dia kena ada Jukaka. Jukaka tak ada. Tak jadi bagian ni. So bila saya pergi kat sana bagi saya
Mentara kira dia jawab besar. Ah. Setiap negeri, jawatan dia lain-lain nama. Okey, penangga. Penangga. Mentara. Tapi Jukaka. Kelantan ni sebenarnya juru kan. Orang yang hebat dalam Jukaka, bidang jukaka. ahli bidang angkat Ahli tu. dalam bidang angkat tu. So, makna kata bagi saya, ini watak penting. Bagi budak-budak di zaman 90-an ni, boleh tolong rumah orang Kenduri ni satu benda yang penanda aras kita hang dah matang. Hang dah matang. Hang dah matang. Hang masuk lig. Ni tahu ni. Betul. Tolak good morning ada tempo tu. Hanya ramai cakap lah dengan aku. betul. Kalau hang baru duk hantar bunga telur. Okey, hang bukan lig lah. Hang bukan lik ni. Tengok ni apa tahu. Kalau lalu tu ada anak darah gelin pun, tolak good morning menandakan aku dah matang lah. Ni saja-saja ni angkat pinggan bol double nak bagi urat tangan semua keluar ni nak lalu bawang ni. Darah dah. Kezen. Aduh jauh. Saya tak bisa tengok kita kuat ni. So di Kenduri ni bagi saya satu tempat yang saya rasa dululah orang duduk zaman 90-an ni memang looking forward. Kita sanggup mai daripada mana-mana. Betul. Daripada Johor berhimpun di rumah sanak saudara ni. Tidur kadang seminggu. Berapa hari tu tidur ramai-ramai tidur. Ramai-ramai buat kerja. Jadi bagi saya itulah salah satu benda yang kita berkongsi dengan semua ahli keluarga kita. Dan kaki gelembung ni kalau dia tak ada dalam keluarga tu, jahanam. Sebab saya rasa semua keluarga di Malaysia ni, tak kira ada keluarga Profesor Engku Aziz sekalipun, dia mesti ada satu orang yang pandai cerita, yang boleh buat orang ceria, yang boleh buat orang happy. Mesti ada. Sebab apa? Peranan dia penting. Kalau tidak, kalau contoh adik-adik ni dia tak ada, Allah kira tak syok. Tak tahu siapa semua pakat meliau, tak tahu nak sembang apa. Tak ada orang nak buka tajuk. Saya dulu mana di sekolah, saya tak boleh tak pergi sekolah. Sebab cikgu tahu saya tak main sekolah. Boleh rasa hang tak ada sekolah. Sekolah jadi sunyi. Macam cikgu masuk sekolah. Oi. Ni awak ke kelas senyap ni. Saya tak main tu. Masa tu kan absent. Saya absent. Kira saya punya keberadaan tu, punya saya bising tu, banyak kali lah mereka hantar saya keluar kelas tu, dia banyak kali. Tapi hari ni cikgu-cikgu saya yang mana hantar keluar kelas tu, dia tepuk dia lah. Aku tak tahu, kalau tidak Allah aku biar dia bercerita daripada awal. Tidak mesti jadi menteri. Jangan, aku nak kena promote ni, aku bagi hang rasa ni. Oi. Lagi sambil hang rasa aku cerita. Ni apa benar? Tak tahu, nanti aku cerita ni, depa tulis ni. Kuih Dia Fir'aun. ni pepeh ayam buluh kasap Johor. Naik dia punya apa ni grafik dia. Pepeh ha? Pepeh ni pun otak-otak kot bahasa ni. Ni otak-otak ni. Takut nak sebut ni tu bukan takut. tarak otak, ni otak-otak. Oh, kita. Jadi, Otak-otak. ni zombie juga lah zombie. Okey. Otak-otak Sedap betul. tu. Lain macam. Lain macam. Kuang kau ambil dulu. Sekejap Ni dah ada grafik dia Pepeh ayam buluh kasap. FB Aznaliza Nora. Satu paket 25. 25 Bungkui. bungkui. 6 Ha. lahir. Ah. Tu, tahu tu. Sedap. Sedap betul. Dah untuk kita, tempat kita benda ni bukan mainan. Pasal kita duduk main pulut sambai. Pulut inti. Pulut udang. Pulut udang. Ni benda bagus untuk kita ni. Kawan-kawan pergi ke FB Aznaliza Nora ni. Benda yang lucu tak pergi Meklan. Order lah. Dia hantar Semenanjung je. Untuk Sabah Sarawak ni pasal nak naik ke terbang benda makan ni. Takut ni pilot makan. Takut pada makan aja. Dengan pramugari sebab sedap. Bawa aku tahu pasal tu depa tak ambil. Pasal tu dia tak hantar. Dia tak percaya kat pilot dengan pramugari. Alhamdulillah. Okey. Tuan, baru saya tahu kenapa tak boleh hantar ni adalah kerana John dah bagi pendedahan dah. Terlalunya kehilangan yang berpunca daripada pilot dan pramugari yang makan. Dia depa terbang jauh. Betul buat lapar. Makanan pula kena bayar asing. Kita mampu tadi pun. Kita mampu duduk tani menyembang lapang. Apa lagi depa bawa terbang dia. Betul, Terbang dah betul. lah berat. Bawa berat pun lapang. Buat kata yang naik trip tu tak order makanan. Dia pun nak tuyak siapa punya. Betul. Hak ni lah, hak kirim tu lah makan. Aku bisa bawa terbang, terbang berat. Ah. Bawa kereta penat, terbang lagi penat, lagi berat. Lagi berat kena makan lah mana barang-barang orang tak bagi ringan sikit. Betul. Jadi Sabah Sarawak tak ada. Sebab saya terbang dengan jentolak mana berat? Kapal terbang tu. Kapal terbang dengan apa ni, Pek Ho mana berat? Kapal terbang lagi. Dia pakai terbang penat. Aku tahu, aku biasa bawa. Tu kata bawa ke terbang ni penat. Turun ke terbang nasi mesti 3 pinggannya. Tu. Letih. Jangan benda berat kita bawa. Betul tapi dia Tengok, driver taksi pun turun 3 biji hotel sana. banyak butang. Tekan butang tu dah penat dah. Dia nak peron ke terbang tu pergi tu.
Buka 8 ni, lampu satu tak menyala lagi tadi. Ha, tu ya. Ha. Okey, John. Kita habis hak majlis Nuri ya. Baik. Aku tak tahu lah penonton kata. Berapa kita ada berapa orang ah? 1.3. Aku tanya. Yang tadi kita cerita kedai makan. Betul. Aku pernah dengar cerita, bukanlah ni aku pun ada pengalaman tapi aku nak dengar cerita pasal aku sekali dua ya time aku ada duit. Lepas naik bas apa unta telan cucuk UTC tu daripada Aluk Start pergi Penang. Lepas tu aku naik feri. Tapi feri aku tak bodoh lah. Maksudnya duk tunggu feri Pulau Pinang. Pulau Pinang tak lalu kan. Dia mai feri Pulau Angsa. Pulau Rawa. Tak naik. Tak takut bawa pergi Pulau Angsa. Kami nak pergi Penang. Dia mai Pulau Kapas. Tak naik. Kami bukan nak pergi Pulau Kapas. Duk tunggu feri tu kat balik. Tak ada yang Pulau Pinang. Lama-lama orang bagi tahu ni. Semua feri ni pergi Penang. Nama saya duk ingat hak Pulau Kapas. Dia pergi Pulau Kapas. 2 jam buang masa tu. Tapi hang tahu legend lepas turun feri. Dia naik feri dia tak legend. Daripada Bagan tu, turun feri tu kita jumpa abang taksi. Dia mesti legend. Dia panggil Prebek Sapu. Prebek Sapu. Tapi Prebek Sapu ni pada zaman saya dulu depa fight dengan Abang Lancar. Aku nak dengar cerita Abang Lancar. Abang Lancar. Pasal dah hampir pupus lah, tak ada. Oi pupui. Sebab Abang Lancar ni Abang Non, saya respect depa ni. Sebab Abang Non nampak lancar, Abang Non lalu Abang Non nampak macam lancar tu tak berfungsi macam parking. Tiba-tiba orang dia boleh keluar daripada situ. Nak naik lancar ke? Ui, tidak dalam lancar. Betul. Sebab apa? Mungkin orang yang duk tengok ni, mungkin ada yang lapis muda. Depa tak boleh nak imagine lancar ni macam mana. Saya cerita sikit. Lancar ni beza dengan beca. Beca ni kita tengok di Melaka. Yang ada Hello Kitty. Hello Kitty. Sebab di Penang dia mamak Hello Kitty lah. Hello Kitty. So Hello Kitty ni yang duduk sebelah. Mana kata beca tu yang duduk sebelah. Yang Penang punya tu yang duduk di depan. Yang mana kata handle dia tu hang. Hang tu duduk di depan tu aku bawa tu. Aku pergi kiri kanan tu hang ni yang pergi kiri kanan. Aku kayuh di belakang. Beca tu di tepi. Yang cak abang nak pergi mana ni? Macam saya penat kayuh. Kan duduk di bawah first class ke sekarang. Tu beca. Beca dah lancar betul lah. Lancar dia duduk lancar depan. Dia tengok. Dia macam ni tengok. Dia boleh bagi instruction lagi syok. Yang tengok di sana. Dia macam ni sebab dia atas kepala kita. Dia bagi view kita. Dia bagi view sebab dia akan bawa kita pergi ke depan. Dia tak ada apa-apa yang memang kita terbuka terus. Sebab tu kalau lancar ni aksiden lagi bahaya. Sebab dia kalau terserodong masuk parit, Penumpang dulu. Lepas tu yang kayuh ni, cek okey ke? Minta maaf, dah tak nak break dah. Saya terlajak. So, bila depa ni, kebanyakan depa yang saya tengok, yang saya kenal ni, saya sembang ni, depa homeless. Depa memang tak ada rumah, depa homeless, depa orang susah hidup sendiri yang sebatang kawan. Tapi depa sara hidup depa dengan kayu beca. At least sekurang-kurangnya depa ada usaha bagi saya. Depa ada lah, tak ada lah pergi merompok rumah orang ke apa. Walaupun depa apa yang depa buat tu adalah hak peribadi individu depa. Tapi depa tak pernah buat orang. Contoh macam tu. Sajalah kata mungkin ada di antara depa tu yang penyalahgunaan dadah ke apa. Tak pernah sekali pun saya pergi lepak sembang dengan depa cerita pasal dadah atau suruh saya isap dadah, tak pernah. Betul. Depa cerita benda yang lagi baik daripada orang hak baik pun. Aku duduk USM dulu. Dia kayuh. Aku adalah bawa markah pusing. Dia kayuh. Kali-kali aku nak sembang dengan dia kan. Nak sembang tu maksudnya kasa jauh dah, aku takut tak cukup duit nak bayar. Kali-kali jauh benda di tangan ni. Dia. Nak abang kata macam nak bagi tahu abang bajet RM2 RM3 ni bang pasal abang bawa pusing jauh ni. Kali-kali tengok jauh dari tangan ni. Tapi dia duduk sembang rancak masa aku main tu dia lupa. Tapi dia dos dia dah habis dah, lupa cabut je. Lupa cabut lagi naik. Aku markah aku pula nak combi. Combi tu malu nak kali belakang abang lah kena tanya. Itu pengalaman aku lah. Lancar tu. Lancar. So depa ni kebanyakan depa ni disebabkan depa tak ada kawan. Depa ada ni orang lancar lah. Orang lancar ni dia ada bahasa depa. So bila mana depa jumpa orang lain, macam budak-budak ke yang baru nak besar depa semua, yang jenis suka layan, dengar, tanya. Abang kerja macam mana abang? Buat. Depa lagi syok. Nak daripada aku tak ada buat apa ni, depa pula kata ni. Dia ni nampak lancar ni. Tak usah cakap banyak. Hang duduk aku kayuh. Ayat dia bah. Hang duduk aku kayuh. Nak pergi mana? Kau minta aku hantar. Saya pula sebab apa dulu tu kecil-kecil tu tok saya ni memang kerap pi Tanjung ni kerap. Dalam seminggu ni 2-3 kali ni memang duk ulang-alik ni. So bila dia duk kerap pi Tanjung ni, dia memang kadang-kadang dia latih saya jalan kaki. Daripada JT tu jalan kaki pi Komtar. Dia tahulah dia shortcut berhenti di Penang Road makan toko rendang apa semua, baru pi di Komtar. Tapi hari yang saya malas tu,
Saya nak naik lancar. Jadi bila dia dah tak ada, lancar ni lah yang bagi saya memori pada tok saya tu. Antara salah satu benda yang bagi saya memori tok saya lah, yang orang pertama yang ajak saya naik lancar ni apa semua. Jadi bila saya sembang depa ni, depa kau cerita macam-macam, Amanon. Betul. Depa cerita barang kehidupan depa. Betul. Contohnya kegagalan depa, benda yang depa nak tapi depa tak dapat, kesedihan depa tapi depa tukar. Bagi depa dah tak ada masa dah nak sedih pun aku dah jadi macam ni dah. Jadi aku cerita dia seronok. Betul. Saya pernah Kita dengar kadang-kadang jadi terharu Weh, saya betul. terharu. Saya terharu sebab apa? Saya rasa contohlah nak nilai syukur yang ada pada depa ni. Contohlah saya kata dia minta RM10. Kita bagi RM15 sajalah kata. Lebih sikit. Dia punya nilai syukur yang mana? Dia cakap alhamdulillah ni rezeki abang ni masih banyak dah. Dia punya besar rezeki RM5 ya. Betul. Untuk kita tak ada apa pun. Betul. Tapi disebabkan itu saya kata, sebab tu kita tak boleh tengok orang macam ni, kita di kaki kelentor lah apa semua, dia jahat, dia tak jahat. Betul. Kalau dia jahat, dia dah tap hang gila-gila dah. Betul. RM80, mai. Aku dah kayu kot. Sebab apa? Nak buat apa? Ada apa? Anak fight, mai. Bukan kata kita kata tak ada, tapi majoriti kalau kita tengok orang zaman dulu ni, zaman dululah, saya tak tahulah zaman lain ni macam mana. Penagih dadah ke, hang jahat ke, macam mana kau, depa tak pernah langsung nak suruh orang ulang silap depa. Depa tak pernah cerita pula. Macam contoh, hari ni kita ada social media. Kita ada social media ni, kita akan cerita lah di social media, kita buat masalah tu, kita ada masalah ni apa semua. Depa ni lagi teruk-teruk depa buat kan. Bagi depa masalah silap dah habis lah. Aku nak kena hidup. Sementara aku bernyawa ni, aku nak cari duit. Selagi mana aku boleh buat orang happy, orang ceria, aku bagi orang happy lah. Aku tak ada apa life aku. So, untuk orang-orang macam ni, kita nak masih lagi dengan keangkuhan kita, ego kita nak pijak orang lancar ni. Ada satu ni lah, yang paling saya ingat lah. Dia kayu dengan adik saya ni budak KL, tak pernah naik lancar. Panggil nak naik lancar yang biasalah, yang apa dia panggil hijab stern, nak pergi ambil gambar di tempat-tempat elok-elok. Yang kena ada pergi pegang buku di dinding semua kan. Saya duduk ada time tu di mana? Di Chulia Street. Chulia Street. Saya duduk ada di Chulia Street ni, tiba-tiba ni adik saya beli aiskrim apa, kau tak tahu yang macam ada aiskrim zaman dulu yang kita duduk makan ni apa ni? Dia panggil apa ni? Allah. Bukan. Allah yang Air kepai. Tak ingat kita makan lain ni, kita makan Magnum. Tak ingatlah air kepai. Air kepai. So air kepai tu waktu tu trend tu duk main balik. So adik saya duk makan dalam hati saya ni, aku kecil dah makan bila dah baru buat hipster kepala otak nak makan air kepai. Memang air kepai juga ada satu mamu ni mai. Nak pergi ronda-ronda kan mamu bawa. Saya dengar tak, mamu cek orang Penang. Tak apa mamu, cik nak bawa adik jalan-jalan lah. Nak tengok-tengok, jalan-jalan kalau penat. Amai ni. Orang lain mamu macam mahal. Pasal orang Penang macam RM10 sudah mahal. RM10 dia kan. Bagi tahu. Orang lain mahal. Saya pun pedok lah, tak mahu orang dengar RM10. Saya pergi pelancong dengar, kesian dia cari makan. Saya pun naik. Dia duduk cerita ni. Dia bawa saya pergi minyak keling. Saya macam pelancong. Tapi baguslah sebab saya pun tak tahu cerita minyak keling ni macam mana sebelum ni. Walaupun orang Penang. Walaupun saya orang Penang, dia bawa pergi ronda. Saya rasa ni lebih RM10. Macam mana kata. Tapi disebabkan orang lancar ni, dia besar hati benar. Dia nak sembang. Betul. Hang pula ada banyak masa nampak macam bangang tak tahu apa ni, apa bawa lah. Dengarlah okey. Dia bawa saya pergi. Sampai saya pula time tu kalau tak salah saya ni, saya pakai dengan jeans koyok apa benda semua ni, nak masuk masjid ni kita kalah. Dia relax lah. Dia ni. Dia kata kat saya kata, ni mamu nak masuk ni tak apa ke? Dengan pakai macam ni. Solat kalau aku nak pakai betul-betul. Pelancong kalau nak mai tengok masjid tak ada masalah. Masuk. Tu dia. Dia bagi rule. Saya masuk lah. Dia kelinci macam tak pernah masuk. Masuk tengok. Lepas tu dia cerita. Dekat saya, cerita ni yang seronok. Dia kata, macam mana boleh ada masjid keling ni? Cik tahu ke? Saya tak tahu mamu. Satu ketika dulu Francis Light ni, tahu ke Francis Light? Tak tahu mamu Francis Light tu. Francis Light tu yang ada dia ni, museum. Dia punya patung tu kan, itu Francis Light. Betul. Dia bagi tahu kat saya. Saya tahu lah Francis Light. Ku amai balik maduk. Tapi sebab tu saya kata tak perlu judge. Memang betul ya ada apa kawan tu Francis Light tu. Okey, tak apa. Dia kata Francis Light tu, dia main menyangka ni, dia nak buat tu padang kota. Dia nak buat padang kota ni, dia tak ada orang nak buat padang kota ni, dia pergi panggil India Muslim lah. India Muslim ni dia main pada India punya. Dia main pada India, depa kata depa deal dengan Francis Light ni, depa kata okey, lah ni kami boleh buat kat hang mau kota lagu mana pun kami buat. Tapi kami mau masjid satu. Masjid satu hang nak buat untuk kami. Tu negotiation dia. Tu masjid keling tu. Masjid keling dia cerita.
kalau tak ada masjid kalau kami tak mau. Tak mau. Tuhan Allah kami mesti mau sembah Tuhan Allah. Mesti ada masjid. Satu. Oh, saya dengar serius tentang ni. Tak pernah dengar sejarah ni. Bagus lah. Okey, kayu lagi. Dia bawa lalu sebelum dia lalu ada satu tempat ni sepanjang saya duduk Penang ni, saya tak pernah pergi tempat ni tau. Dia ada satu perkampungan Cina atas ayak dekat dengan jeti. Cantik gila Abang Non. Dia kata kat saya ni, "Am bawa adik jalan kod nerai kampung ni, kod celah kampung Cina lah, jangan takut. Dia tak buat apa." Orang duk biasa masuk. Apa-apa mama ada di sini. Apa-apa mama ada di sini. Apa-apa mama ditunggu di sini. Tanggungjawab kan. Jalan sampai ujung tu sampai betul-betul laut, pemandangan lawa. Saya pergi lawa betul Panon. Di Penang orang tak tahu sangat. So orang lancar ni depa tahulah depa duk bawa turis kan. Lepas tu dia bawa saya tengok yang ada buku-buku dia rak tu apa semua ambil. Dia pula tunjuk kat adik saya. Ni hang buat pegang. Ni bagi tahu kat adik pegang buku macam ni. Ambil gambar pada belakang baru nampak macam duk ambil buku tu. Dia jadi guide pula. Okey. RM10 come semua. Semua. Pengawal keselamatan, bawa tunjuk example macam mana nak pegang kucing di mana ada gambar apa semua dia tahu. Di sini ada kucing, di sana ada anjing, di sini dia tahu. Mai ni part paling saya suka tengok duk kayu lancar. Di tepi padang kota. Di tepi padang kota kan orang duk lepak senerai tepi tu kan. Tengok lu. Dia kata kat saya, "Ni abang. Suruh adik ni tengok depan. Sebab tengok lu." Saya ingat pasal apa? Tengok lu ada kapal kau ikan di kempoh kau ada ikan dolphin kat Penang kadang ada dolphin ke apa kan. Saya tunggulah bang. Pasal apa kita tengok lu bila kita tengok tempat yang luas pandangan. Luas pandangan ni baru kita boleh fikir lebih jauh, lebih positif. Bagi tahu saya di mana nak dapat RM10 dengan kaunseling sekali ya. Kaunseling. Motivasi. Dia ajak hang rilis. Aku ni kayu beca. Hang nampak stres ni. Aku ajak hang rilis. Aku suruh bagi tahu, hang suruh bagi tahu adik hang pula. Nampak hormat, aku tak bagi tahu. Dek. Perempuan, aku hormat courtesy, aku bagi tahu sebab hang abang. Aku bagi tahu abang bagi tahu adik hang. Jadi komunikasi tu dia melalui hang supaya tak nampak dia ganggu keselesaan adik hang. Dekat sini Abang Non, bagi saya waktu saya duduk dalam rancor tadi ni kira ni waktu ni saya dah dewasa lah, saya dah besar. Dalam hati saya ni. Depa ada good quality. Yang orang lain tak ada pun. Yang orang lain tak peduli. Yang orang lain tak pernah rasa nak menghampiri. Untuk tahu. Contoh, bukan kata semua orang bagus. Sama juga bukan semua orang baik. So, dekat luar kita tengok contoh, kalau lah sampai ke level doktor sekalipun. Awak doktor tak ada bohong. Doktor tak ada hak jahat. Ada, sama lah depa pun. Tapi kadang ni sebab apa? Depa ni tak ada apa point pun nak buat jahat kat hang. Tak perlu. Aku jahat, aku tahu lah jahat aku macam mana. Tapi aku tahu, ni di zaman saya cerita ni ada 90-an punya orang-orang zaman-zaman dulu. Sebab apa kita tengok orang-orang jahat zaman dulu apa benda semua. Even depa kaki kelentong ke apa ke, masyarakat tetap terima depa. Depa tak efek siapa-siapa pun jadi jahat macam depa. Itulah lebih kurang. Orang lancar. Yang bagi saya satu perspektif yang berbeza. Cara depa tengok dunia lain. Macam cerita orang lancar Penang. Saya mengaji di USM tu sempat naik dah 3-4 kali lancar. Tahulah seronok dia tu. Cuma mungkin saya tak pandai bergebang. Jadi saya tak dapat korek banyak benda. Abang Non, saya pernah minta nak kayu. Senang cerita. Saya teringin. Saya kata, kamu cik nak try boleh ke? Cik bawa kan. Try. Saya kayu Abang Non, penat Abang Non. Betul. Ni, yang duk buat belagak-belagak, duk bawa apa, dia panggil apa tu, road bike ke apa tu. Duk buat konon-konon semua orang duk rasa Azizul Asni Awang tu. Hampa bagi satu basikal tu kat orang lancam Paris. Hampa tengok hampa kena macam mana. Hampa tengok hampa kena berapa tiang hampa kena tinggal. Berat Banon. Betul. Lancar. Berat, lancar tu dah berat dah. Mana dengan duduk pula 2 orang? Mai seorang berat 70 kilo, mai seorang berat 60 Mai kilo. daripada Fiji. 130. Mai daripada Fiji. Mampu tongga. Ambil forward number 8. I love Penang. Duduk berat. Dia tu congek depan. Dia duduk atas langit. Macam mana nak kayu? Berat. John, tanggungjawab hang ni promote lu ayak ni dulu. Ni. Ni benda ni ada benda ni nak dijual ni benda ni abang tunggu. Tapi John cerita ayak lu ni ujung ni nak dijual ni. Ayak ni Abang Non. Disebabkan tadi saya bawa, saya tak ada cerita kat Abang Non. Abang Non kena rasa. Yalah. Sebab Abang Non tak rasa lagi. Abang Non. Non. Aku suruh hang cerita. Bukan nak cerita. Cerita dia Abang Non, ayak ni Abang Non dia merupakan satu ayak yang cukup magic lah. Ayak ni daripada Indonesia. Ayak ni daripada Indonesia. Okey. So makna kata Ni main apa?
dia main dia naik kapal biasa. Dia kena naik sebab terbang. kalau kapal tu ayat tinggal 3 kotak. Dia kotak. Tiga kotak. Dia pakai tongkang. Selamat tuan-tuan. Ini saya sahkan bahawa ayak ni memang tidak diminum oleh pemandu kapal terbang berat sebab dia main dengan tongkang. Okey, nama. So ayak nyok ni. Ayak nyok ni apa yang menariknya satu benda ni dia tak ada apa-apa benda yang ditambah bahan perisa pada dia. Kalau kita boleh dibuat dengan air kelapa bukan kosong tanpa menambahkan air serta diproses secara aseptis. So makna dia ada dekat sini yang dia bubur ni adalah gula daripada tebu lah. Manis tu. So ayak dia ni abang Noh rasa. Dia ayak nyok yang rasa lain sikit. Dia ada rasa yang dia campur dengan apa? Gula tebu So dia mana kata dia betul-betul solid natural lah. Saya suka sebab apa saya promote ayak ni? Sebab lah ni kan musim-musim orang duk vaksin. So ramai petua orang kampung kita kata suruh minum ayak nyok. Mati. Mak Teh ke Pak Teh ke Pak Lang saya tak kawan dengan Mak Teh tu sebab tu saya tak kenal. Saya tak kenal. So saya tak peduli pasal Mak Teh tu tapi kalau kata nak cari ayak nyok kononnya kalau tak minum ayak nyok ni sekali tukar jadi zombie orang kata. Kut kalau kata tak boleh ni pilah cari ayak ni. Ni ada jual ni di kedai-kedai apa yang 24 jam ni semua ada hydro koko. Dia satu ayak nyok yang orang kata dia ada rasa lain sikit daripada ayak nyok yang biasa kita minum daripada tu. Tapi dia sedap diminum sejuk Minum sejuk-sejuk ni abang. Satu yang saya suka dah sebab mostly ayak nyok bagi saya ni dia apa orang panggil melekat di rengkung ni dia rasa kelat lah. Dia bukan rasa kelat, dia rasa melekat lah. Dia rasa tak clear macam kita minum air kosong. Tapi betul ataupun tidak, abang Noh minum ni, abang Noh tak rasa benda tu di rengkung. Clear. Cuk udang pula. Allah. Jarang boleh ayak nyok cuk udang. Ayak nyok dengan cuk udang macam minum dia rojak tonggek. Betul. Sebab apa? Ayak tu dia rasa dia boleh hilang dahaga. So bagi anda yang duk tengok ni ayak di tangan saya ni hydro koko. Bagi yang tak pernah cari boleh pergi cari di kedai-kedai. Rasa sendiri dulu. Tak mau cerita lebih-lebih. Saya orang tu dia ini genggam tak tiri. Ayak dia saja sedap, ayak orang lain tak sedap. Dia bukan ayak saya pun. Tapi disebabkan saya rasa ayak nyok dalam kotak. Yang saya minum sedap. So sebab tu saya rasa disebabkan sedap tu alang-alang depa bagi ni belanja. Minum apa nak? Belanja okey alhamdulillah. Belanja. Minum apa Dia benda free ni sedap tuan. Nak bayar tu dia betul. dia lain. Tak cukup apa nama kita? Alhamdulillah. Saya panggil ni okey yang betul-betul hantar daripada Riau punya. Jangan naik ke terbang lah. Depa kata tak ada, depa start belah ni dalam setengah jam sampai depan parit depan ni bawa main dia. Nampak? Sudah siap. Airnya air kelapa pak. Siap, okey. Tu. So abang dia nak risau pasal stok ni untuk orang yang di luar pun sama. Jadi boleh try hydro. Ni menguek pula dah barang ni. Barang ni. Minum ni tuan yang baru. Minum nyok ni barang semua dah menguek. Okey. Aduh, serupa ada bertih pula menjamu untuk sangka makan. Okey, nyok dah habis tuan-tuan. Saat kami berhenti pasal malam ni John bawa satu barang dia duk cerita kat saya. Dia pergi bubuh benda ni belakang katil. Saya kata, John, kepala bana pop toya punya bengong ke apa ke? Masuk hantu ke apa? Barang ni dia dapat. Saya tahu, John dapat barang ni tak mana? Menurun tak mana dapat barang ni? Kalau selama ni, disebabkan saya ni kaki cerita. So, reputasi cerita saya ni memang orang kata apa terpaksa dicurigai. Tapi ini ada bukti. Itu dia sebab saya nak relate dengan barang bukti ni. Okay. Dicurigai. Jadi bila cerita tu terlalu extravaganza, terlalu besar, terlalu hebat ni, orang jadi nak percaya payah. Maka jadi hari ni saya bawa bukti tuan-tuan dan puan-puan, mai daripada sebelah jersey syaitan yang saya menangi. Benda ni macam mana warrior nampak. Macam mana saya boleh menang jersey ni kumpulan apa ni? Dia panggil Langkawi Food Club. Liverpool Fan Club. Liverpool Fan Club. Football Club. LFC. Saya saja ya. Sebab saya tak tahu orang Malaysia ramai sangat minat tim ni. Macam ni beranak di sana. Saya cukup marah lah. Tapi apa? Kita cerita. Liverpool ni asal di Mentalun. Lepas Mentalun sebelum anak bukit. Ya Allah, tuan punya kelab ni. Tuan punya kelab ni Haji Mokhtar tu tokek besar beras di apa ni di Bukit Pinang. Patut dia bagi kat saya. Patut saya menang Manon. Orang kita Chelsea, Manchester semua ni tak ada kena mengena dengan kita.
Kita orang utara ni kelab ni betul-betul main pemegang sama awal-awal ni puak padang Saya sakit tera, tu, puak tangkap main tu. nami, puak main naka, puak main tobiak pegang kelab ni mula-mula. Cerita. Tak Han cerita barang lu, aku cerita sejarah. Oh, Han cerita barang lu. tangkap di dalam. Tak pernah main live macam ni. Oi. So cerita dia macam ni, Abang Non. Cerita dia bermula relax. Saya duduk di tangga. Tengah duduk isap rokok, mengenang nasib masa depan. Waktu tu saya kerja di TV3. Tahun kejadian. Tahun dalam 2012, you know. Oi. 2012, 2013. Saya duduk, 2012 lah saya rasa. Saya isap rokok di tangga, duduk relax tu. Tiba-tiba, dalam pada saya duduk tengah relax tu, kepala duduk tengah relax tu, satu orang putih keluar daripada pintu emergency. Dekat tangga tu. Saya takut tak boleh isap rokok. Apa saya pun lempak rokok. Dia main-main kat saya. Dia kata, dia main-main ni, hello sir, would you like to join the contest? Saya ni Abang Non, nampak dia macam Captain America. Dia orang smart dengan pakai baju Standard Chartered, ada Liverpool apa semua. Nampak kemas lah orang. Sebab saya pula dah fikir, kesian kat orang putih ni. Ni dia main kat aku, cari aku sampai ke tangga. Ni mesti semua orang tak mau layan dia. Semua orang tak masuk pertandingan kan. Dia main ke, orang tak mau. Saya pun buat sporting. Saya pun, kan? Why not? My name is saya tulis. Okay. Saya, waktu hari tu saya kerja. Saya Ni ada event ni? Ada event. Ada waktu tu ialah ni. Semua legend-legend bola sepak EPL main Malaysia. Main di stadium tertutup Bukit Jalil. Okey. So dia Standard Chartered dengan TV3 punya barang lah dia buat dia semua untuk panggil legend-legend. Legend ni main ramai-ramai lah. Yang saya ni tak tahu legend-legend ni sangat, tapi depa legend lah. Sebab ramai orang ambil gambar dengan depa tu kira depa legend lah. So bila macam tu apa semua saya dah bagi nama, saya dah buat tak tahu lah. Mampu pergi kat hang lah. Bagi saya nak bagi cukup nama je mampu pergi lah. Okey. Tiba-tiba saya dengar benar nama saya depan umum kat stadium tu. Dalam hati saya, dia pasal apa pula dia umum nama aku kat stadium. So, dia suruh pergi kat Urus. Saya pergi kat Urus Tira tu. Bos-bos saya yang mana kerja TV3 dah pelik dah. Pasal apa pula nama saya lagi tak tahu. Saya tadi bagi nama tu saya pakai bagi. Rupa-rupanya dia kata, nama yang aku ambil ni ada 3 orang ke 4 orang ke ni adalah untuk pertandingan sepak penalti. Sepak penalti tapi dia tak bagi tahu hadiah ke apa, tapi untuk competition tu lah, macam nak buat fun-fun ni untuk sepak penalti. Keeper legend Manchester dulu. Dulu saya tak ingat lah Clayton apa, tak tahu nama lah dia pun dah Seman ke Abu apa tak tahu lah, dia tak penting lah untuk saya. Tak penting tak penting, tapi tak terror. Tak terror. So kalau David James Liverpool kita kenal. David James. Pun sama jugalah saya. Gobla ke apa lah. Tapi tu sebab orang-orang belah kita kenal lah. Kita kenal. Pasal Gobla orang badi, orang bukan badi. Orang mendang. So bila keeper ni dia panggil nama saya mana, orang pertama sepak. Orang pertama sepak keeper ni keeper ni besar. Keeper orang putih. Gol Indo. Indo punya gol. Indo punya gol. Saya ni bukanlah kata tak boleh main bola, saya boleh main bola lah sebab saya ada banyak cerita bola sepak ni dalam kehidupan saya ni. Tapi waktu tu saya boleh main bola lah, saya boleh sepak. Orang pertama sepak tak masuk. Saya orang kedua. Saya orang kedua, yes. Saya orang kedua. Saya tengok orang pertama ni, keeper ni dah safe teruk-teruk dah. Keeper ni memang dia besar-besar pun dia boleh lompat lah. Lah dia bekas penjaga gol. Yalah, saya peduli dia pula. Saya tak heran. Saya duk takut lagi bos saya tanya pasal apa masuk pertandingan. Lepas tu macam, okey tak apa, dalam pada tu saya duk nampak, saya duk steady dah. Dalam kepala saya duk steady, saya kata ni. Sebelum tu, seminggu sebelum tu, Mahali Jasudi sepak penalti tak masuk. International game. Saya berbekalkan benda tu, baru saya rasa nak haram macam ni rasa dia, patut Mahali sepak tak masuk. Satu stadium semua AFF masa tu, Piala AFF Suzuki. Betul. Waktu tu saya yang di rumah tu, Mahali main macam musibat. Kaki pengkak. Sepak macam apa, tutup mata kan. Macam tu di rumah. Kaki bangkok. Macam ni dia bagi main Malaysia. Macam ni dia bagi. Aduh, tak berlatih ya. Saya duk marah, saya dapat Tuhan ajar. Am cakap pandai sangat kan. Am cakap pandai. So saya ni nervous kat mana. Saya kata Paidah lah ni dah mampu. Satu stadium duk tengok Abang Non. Betul. Satu stadium ni pula bukan orang dia, orang saya. Malu ni kat saya. Betul. Bukan malu kat dia. Betul. Orang ni kenal saya sampai mati saya duduk di tengah ni. Dia tak apa, dia balik. Betul. Haram orang putih ni. Saya kata tak apalah, tak boleh. Saya pada ketika itulah dan di saat itulah, detik itulah, tiba-tiba main satu suara daripada dalam kepala saya ni. Saya dah plan dah mula-mula saya nak sepak placing. Lala kesana Ronaldo kono dalam kepala lah, dalam kepala kono sepak kena tiang dumdak masuk macam tu. Wah, kena tiang ni patah balik, kena tiang ni baru masuk. Lagu mana pun kena lah di sana tu masuk lah. Tak boleh buat apa. Takkan dia nak jadi dalsim siung tangan ambil macam tak boleh. Tak boleh. Saya dah baca dah ni angle ni. Tapi waktu saya nak sepak tu, dia main saya punya semangat keturunan saya.
Semangat keturunan saya, dia bagi tahu apa tahu? Hantar saya ada buat skil orang putih. Hang buat skim Melayu. Hang buat skil Melayu. Saya dengan itu, tanpa melengah masa lagi, saya terus bagi satu tendangan yang saya tarik tu, ni, tumit kaki ni, kena belakang kepala ni. Apa ni? Tumit naik belakang bola. Betul-betul tu kalau Hawin dia pergi cantik tu. Kalau betul-betul dia sambut tu, Dengan dia pergi jatuh di stadium open tu. Main di stadium Sambut. tertutup ni. Jatuh dia- di stadium sana tu. Betul. Tu nasib baiklah dia. Jadi saya dah tarik dah. Saya betul-betul cucuk. sepak cucuk. Tidak saya pucuk. Sepak tu pom pucuk cucuk. Sepak Melayu. Sepak Melayu. Saya pucuk tonjol. Tonjol. Okey panggil tonjol. Tonjol. Saya tonjol betul-betul tak ada akal punya. Keeper international apa no? Manchester. Manchester. Tak apa. Dia lompat kot lain bola pergi tengah. Lama hidup dia tak pernah jumpa sepak cucuk. Saya rasa mesti macam man. This is such a disgrace. Ya. Aku ingat sampai lah dia duk cerita pun video hang dia tayang balik. If you want to shoot penalty follow this guy. Dalam hati saya mana lepas saya nampak masuk tu dalam hati saya. Mana Mahali? Mana Mahali Jacusi? Mana Mahali? Yang ni pun kata Mahali. Mai tengok lagu mana nak ambil penalti. Ni keeper apa ni? keeper- Bukan keeper cayam keeper ni. Gol kecil. Gol kecil. Nasib baik Mahali tak ada. Nasib baik Mahali tak ada. Tidak kalau dia nampak kat saya dah. Lepas tu orang nombor 3. Orang nombor 3 ni Mamat ni memang player futsal. Dia memang budak Bukit Jalil ke apa tau. Dia satu macam yang style ni memang main pun main pakai kasut futsal pun. Dalam hati kita cunggik dah. Sebab kalau baru ni masuk nak kena lawan pula dengan dia. Dua kali tendang. 2 kali sepak. Takkan kita ada buah satu tu ya. Buah Kita kuning naik ni tunggal. orang utara ni lak dia sebiji. Dua jadi gagal. Betul. Dua tak Bawa raplah swing. minggu. So buah dia sebiji ya. Sebiji tu kalau jadi balik terus. Kalau main judi berhenti. Sekali tu je lak dia tu. So Dia mana pusing jatuh. kata, saya duk nervous dah sebab sekali tu orang dah sorok gila-gila dah ni. Hang kalahkan keeper Manchester. Manchester, Chelsea, mana-mana semua yang kelab lah sokong saya sebab saya orang Malaysia tak sepak tu. Orang nombor 3, Mamat ni berdiri satu macam Cristiano Ronaldo. Kalau tak percaya boleh tanya orang di tempat kejadian. Mamat ni satu macam yang berdiri semua. Dia angkat bula panuan sekali hantar dekat penonton. Mahali dan Suli tu. Ali Jasuli Nombor 2. Nombor 2. Saya tak penuh ni. Saya bukan main bola terror tak mana ke apa. Tiba-tiba masuk orang putih ni tak tahu main apa semua bawa barang ni. Bawa barang ni bagi kata thank you Ustaz. Saya pun angkat satu macam yang ni. Orang di stadium tu belakang orang Liverpool ni dah. Depa bangun nyanyi kat saya. You never walk alone. Oh. Saya di bawah tu. Aku rasa keeper Manchester tu. Dah. Lepas yang Mamat yang tak masuk tu, dia buka glove dia abang Non. Dia main kat saya, dia tanya, "Baru nama apa?" Dah. Dia tanya saya, "What is your name?" Saya bagi tahu nama, dia tulis nama dia, sign dia, bagi glove dia. Betul. Dia nak bagi tahu kat dia, aku tak terror. Kalau ni aku. Ni ambil glove. Ni barang tu ada, ni bukan cerita saja. Ni sijil yang pun ada. Sijil orang putih bagi. So saya dapat Dia kata videonya pun ada YouTube. Betul, kalau tak di nak. YouTube ada. YouTube diturunkan video dia. saya angkat abang Non, orang nyanyi You Never Walk Alone. Hang rasa bangga. Saya rasa macam saya Owen. Duk rasa berdiri macam tengah-tengah berdiri. Apa nama dia? Owen kan? Michael Owen. Saya Owen. Owen. Bagi perangat Tak tu. apalah. Memang sebenar tu nama dia bila dia migrate. Di kampung orang panggil dia Owen. Memang betul. Kita kenal anak Pak Bakang. Kelak orang kita. Kelak orang kita. Dah betul kalau pergi Mentalun, memang lepas duk sebut Owen sampai lah. Owen lepas duk sebut. Kita bukan duduk di UK. Torres sampai lah. Dia kata Torres kita bukan pergi menoreh kita tak. Dia kata Torres main malam tu. Hang tak tengok ke Torres main. Rupa-rupanya Fernando Torres. Dia tak boleh sebut betul. Betul tu untuk milik depa lah. Itulah masalah asal usul kampung. Asal usul kampung kita kena sebut cara kita. Ni barang dia. Barang dia. Dia cerita barang ni dia tak belakang pintu sebab dia tak tahu apa nilai. Dan dia pun sebenarnya cerita kat apa kerana benda ni dia tahu Liverpool. Betul. Sebab sebelum tu dia sokong Swansea. Kelab yang dia sokong Swansea. Saya Leeds United. Dengan No Sport N. Tu dia kalau sebut Wolverhampton. No Sports N lah. Dia kalau sebut No Sports N tu kelab dia lah pasal dia asal situ. Pasal kami No Sports N ni dia duduk di Gubiang, duduk ujung lah, dia kelab ujung lah di Gubiang. Had ni dia duduk di apa ni di Bukit Pinang, dia town sikit. No Sports N dia memang duduk di Gubiang. Tim dia 8 Siam 3 Melayu. Betul. Memang Ya, dia 8 tu semua nelayan. geng-geng Siam. Duduk tepi No laut. Sports N. Dia dah bunyi line.
Pah bola. Ha. Kita duk kata apa dia? Rupanya pah bola. Hantiak. Dia main situ, dia no sports end. Saya yang betul Liverpool. Pasal saya memang daripada Titi Gajah. Memang dalam jajahan Bukit Binang tu lagi. Okey. Barang ni, dia dah tunjuk ada sign ni semua player-player Liverpool yang mewakili veteran Liverpool yang tua ni. Yang sign Bukan. Yang sign ni, Ha. semua yang player waktu tu. Di waktu 2012 tu punya player. Oh. Yang recent waktu tu. Yang sampai lah ni semua duk main lagi ni. Okey, ni masih ada lah Henderson punya sign. Cuma aku nak cari, aku tak tahu mana. Saya tak tahu lah, tapi saya dah check dah. Tapi macam ada. Semua ada lah. Apa nama dia tu? Gigi macam tikus tu. Yang gigit. Oh, Toko Suarez. orang. Suarez. Suarez punya sign ada. Wan Suarez pun ada sign ni. Ada. Ha. Ada geng-geng tu. Lagi satu ada macam skihit tu. Atau Bukit Binang. Ah. Bukit Binang dia ada asal usul orang kata apa Dracula yang apa Raja Bersiung. Jadi Torres ni memang dia gigit sebab dia main pada situ. Okey, satu lagi saya uji lagi. Player ni dia macam skihit. Dia kira bagi orang, dia main defend. Skater. Ada sign dia di sini. Sign dia, skater. Ada sign dia. Ni kira squad tu 2012 2013. Okey. Inilah barang dia. Ampalah dia pelawar kat hampa untuk hampa ambil. Tapi 5,000 ke bawah tak jual. Siapa nak boleh cerita tak lock malam ni tak apa, hampa boleh lah DM dia dekat Facebook dia tak mau simpan. Ni aku ingat beberapa kali dia lap ni sebab dia tanya benda ni ada harga ke mana? Aku kata pala panah hang tak ada harga. Pemain tahun tu sign, barang pula dapat ada sejarah. Video pembuktian sertifikat dikeluarkan ni tujuan untuk pasaran masa depan. Ada satu ni. Aku tak nasib baik lagi dia tak buat talam kenduri. Kalau kenduri orang tak cukup talam dia buat ni, orang tu pakai usung ataupun dia pergi buat. Ni, tapi kedudukan JC semua elok lagi. JC keluar di bawah jenama Warrior. Size dia, pick dia L. Saya tak tahu saya apa dia bagi untuk sign ni. Dia bagi untuk sign pick ni rasa aku L ni. Tapi Sebab dia bagi tu memang macam ni dah. memang macam ni dah. Ni barang dia. Dia barang dia. Sign 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pemain sign dalam ni. Kira full squad yang waktu tu lah. Sertifikat dia dikeluar oleh Liverpool FC autograph item. Ni item dia ada dia punya apa ni Hologram stiker. Hologram stiker untuk mengesahkan bahawa ni adalah item yang dikeluarkan oleh Liverpool. Okey, certificate of apa ni authenticity ni. Ni pengesahan dia. Jadi siapa yang nak ceritalah dengan John Bear. Ni, tak apalah tu cerita bola tadi tu. Betul. Tapi kira-kira dahsyat kau hang boleh masuk top scorer. Budak, tapi kira sebab tu lah benda-benda jadi kat hidup saya yang tak rancang ni. Mana saya contoh kalau nak ikut betul lah barang ni mestilah orang-orang Liverpool ni memang kalau bagi peluang depa tahu nak sepak tu depa sepak. Tapi sebab macam itulah bila kita tak berharap kita tak mau. Dia kadang-kadang Roski tu. So barang tu. Saya tadi nak buat apa sebab kalau hang berharap sangat ni hang mau kadang benda tu bukan untuk hang. Untuk orang lain. So sebab tu hari ni saya buat main. Kalau tidak saya jenuh nak lempak lah. Tak apa, hang tinggal sini. Sampailah ada orang lock kalau besok dia berani sebab aku cakap 5,000 adalah harga terakhir Betul, untuk tak ada masalah. disandingkan. Lepas tu siapa yang nak offer nak simpan barang ni dia. Aku rasa kalau aku tak ambil dia pun mungkin tak tahu sebab dia tanya ada nilai ke benar. Saya kata apa pula tak ada nilai barang ni barang item. Maksudnya ini adalah collector intentional akan collect. Pertama dia keluar di atas Liverpool punya sertifikat. Okey? Tak apa. Lah ni kita ada sejam dah John. Aku nak Bit, siapa yang sebut macam ni, gentleman lock consider sold. Sebut satu harga, lepas tu dekat sini dia setuju, orang bidding belakang lagi tinggi tak dapat. Asalkan harga tu dia setuju. Tapi 5,000 adalah harga tapak. Apa? Di YouTube ada bukti dia. Dia bagi tahu ada juga. Ada di YouTube ada sebab yang TM punya video tu memang sebab depa under TM. Dan lagi pun depa simpan pasal keeper Manchester tu kenal dengan budak Malaysia ya. Saya ada glove lah kalau orang nak glove dia. Glove dia saya simpan lah. Memori. Yang Pasal ni dia main kat hang tu dia besar. Dia bagi kat saya, dia sign nama saya, dia tulis nama tu. Nasib baik masa tu Tan Cheng Ho tak ada. Kadang dia bisik ambil budak ni main Malaysia. Betul, dia panggil so sembang kan depa. Supaya depa tak stres. Macam contoh sebelum nak keluar ni, main dengan Thailand ni depa bukan tempat kita depa main urut. Keluar bagi betul-betul tak ada akal punya tu. Macam tu. Yang saya duduk sebelah Tan Cheng Ho kata, "Oi, lari saya cakap, ni baru lari lah." Macam tu, macam contoh yang baru ni kita punya striker tu. Nama apa tak mau lari apa. Saya kalau bagi tahu saya duduk sebelah Tan Cheng Ho tu, saya akan kata ni, "Abang duduk sat.
Saya bagi saya 5 minit. Saya nak arah ke dia. Saya 5 minit. Saya maki baru tu saya bagi balik kan. Abang duduk relax. Saya kata, ni. Log di mesti dia tulis ni. No, kena offer pada satu harga yang setujui. Ada yang saja buat bid starting dia mesti. Tak apa lah. Starting bid je lah. Ush, bid lah. Bid. Sebab bos saya... Sebut je satu harga, saya tak tahu cara dia. Saya dah ada dalam kepala value barang ni. Saya akan kata dekat John, saya tendang kaki John, setuju ya. Sebab apa? Saya kata nasib tenang penalti tu akan berulang dalam hidup hang 6 kali. Hang ada 6 lagi baju lepas ni. Ui. Dan ni sebab apa saya nak jual ni? Sebab apa? Kalau boleh lah. Kalau boleh Abang Nona. Saya nak kat orang Liverpool yang rasa dia beranak di sana. Betul? Sama ada. Ni aku boleh abang. Susunan ya. Ingat siapa yang Alok Merah tak masuk Liverpool tau. Betul. Alok Merah tak masuk Liverpool. Dia kena main mentalun naik ke atas. Jadi mentalun, dia jantung Pantai Johor sampai Anak Bukit, Taman Aman tu aku kira. Walaupun dia baru, Taman Aman aku kira. Okey, dia hala pergi selak ke belah ni, dia kena lalu kot ke depan ni Hutan Kampung. Hutan Kampung masuk Bukit Pinang aku kira lagi. Jalan Langgak tak boleh. Jalan Langgak tak masuk Liverpool. Jalan Langgak tak kira. Jalan D semua tak kira. Apa tu duduk pujuk. Kayak orang sarang semut, gurun pun tak ada pelang. Tu Corok-corok macam jalan hutan lah. Tu depa dah kira jatuh ni dah. Depa Memang dah tak kasi slipper. Newcastle apa semua ni dah. Liverpool ni maksudnya selak mata nampak bendang. Belakang ada guna. Ni orang Alok Gunung kita kira. Pasal Alok Gunung pasal antara pengasas kelab. Penghulu Alok Gunung, Kota Rentang, Megak Dewa kita kira. Pasal masa nak buat duit kita tak cukup tu depa bagi bantuan. Beras apa semua depa hantar masa nak buka kelab. Jadi ini cerita dia kalau hampa nak offer satu harga, kalau tak ada kita tutup pada malam ni, kita naik pada malam lain. Aku nak tanya lagi satu cerita lagi John. Hang rasa kali terakhir hang pernah dengar cerita jenaka dan apakah jenaka tu yang nak share ni live kita nak tutup ni. Hang pernah dengar cerita jenaka yang hang rasa bang, hari itulah hari terakhir saya gelak sampai menitik mata. Cerita hang rasa hang pernah dengar, rasa Saya last week saya dah cerita tapi kita kan kita putus cerita tu tak ada habis. Cerita tu tak ada habis. Sambung. Okey, depa sambung tu. Jinso. Cerita balik. Cerita video pun aku dah buang lah. Tak ada pasal audio tengok. Cerita dia macam ni Saya ada bawa kawan duk ada di depan kamera ni sebab orang tu sendiri pun kenal tuan ni. Jadi lagi seronok lah bila lagi ramai orang kenal. Lagi seronok sebab kita tahu cerita ni. Cerita dia mula-mula macam itulah. Saya duduk minum kopi di kedai. Saya cerita balik. Saya duduk minum kopi di kedai ni. Dengan kawan seorang ni, dia tiba-tiba ada orang aksiden. Orang aksiden di depan tu. Orang aksiden sikit. Saya tak ada cerita ke mana. Tengok. Nak bagi tahu macam mana cerita tu punya dahsyat tu. Saya tak ada cerita. Saya baru cerita orang aksiden je. So orang tu aksiden je. Saya cakap, aksiden. Kita biasa-biasa lah orang kita ada orang aksiden kita kalut. Kita kalut orang aksiden. Aksiden, okey. Lepas tu dia duduk relax lah. Dia beritahu lah, hantar. Dia kira dia cakap gaya lah. Aku hari tu sama lah macam ni. Aku tengah malam kan, drive tengah relax, tiba-tiba dam. Aku tengok, aku cakap, mamak ni langgar aku kan. Aku pun turun lah. Aku tengok black. Dia kata yang mamak yang bawa kereta tu black lah. Orang kulit hitam lah. Kulit hitam lah. Black. Aku tengok dalam hati aku cakap, black ni tak boleh bagi muka ni. Datang tempat kita banyak buat hal kan. Aku tengok, waktu tu aku naik 4-wheel drive. Tak bisa nampak pun lah time tu. Tapi tak apalah. Dalam cerita tu. Aku tengok kat belakang 4-wheel drive tu, aku ada chainsaw. Aku start, aku belah kereta dia. Saya duduk tu. Saya lagu yang ada dalam kepala saya tu. Kita sering dibatasi realiti dan fantasi. Sebab apa? Cerita yang dia cerita ni real, Abang Non. Tapi kalau Abang Non fikir logik, nak belah kereta dengan chainsaw ni. Pergi. Di dalam Green Thief Auto tu pun kadang-kadang tak dapat lagi peluang nak belah. Nak belah kereta pakai chainsaw. Saya dengar tu saya kagum. Dalam hati saya hebat. Gangster betul budak ni. Okey. Jangan duk buat muka lah orang Kedah kata. Jangan buatlah saja-saja. Bertobo pun jadi hal. Ni kawan kata kalau dia support tu 3 hari tak bangkit. Betul. Ni kalau aku demam hang biru. Demam orang Kedah. Aku demam hang biru. Tak ada demam lagi. Baru nak letak tangan dah biru dah. Punya nak bagi tahu macam ni. Dia dah lah kalau dia kata orang tu orang kecil-kecil ke budak-budak muda okey lagi. Black tu supaya nak bagi tahu ke hang tak ada ketakutan. Dan aku akan buat. Dan aku dah start dah chainsaw aku. Aku tak peduli dah. Hang black ke white ke biji kemia ke pink ke kuning langsat aku belah. Belah putih dua. Belah kereta mana. Dia tak belah putih dua, dia belah kat pintu.
Fuh. Hanya kerana dia marah orang tu langgar Langgak belakang. kereta dia. Langgak kereta dia belah. Tapi balik, lepas tu macam mana? Lepas tu masuk-masuk lepas tu dia tengok tu dia cuak, dia start kereta dia tercau lah. So dalam satu insiden yang begitu dramatik ni kan. Macam mana tak ada satu orang di Malaysia pun cerita Berakam video dalam ke belakang apa. tu. Dia ada sekali lagi ni ada satu band saya penuh ni. Satu band. Mamak ni orang ni ada sekali ni. Dia tanya kat saya, "Tadi korang main show berapa dapat?" Kami kata saya tak boleh. Sebab saya teriak muka dia, saya nak tergelak. Sebab dia punya confident tu. Macam kami tak pergi sekolah. Tapi tak apalah. Sebab saya duduk dengan Syed. Syed duduk depan dia. Syed yang paling duduk acan dia lah. Sebab Syed ni orang yang kira dia paling muda dalam band. So kalau kata saya meluat, dia akan pi jadi orang Bukan pisah sedih lah. sebab dia muda. Dia duduk layan mamak ni. Mamak ni tanya dia, saya duduk senyap lah. So saya tak bully sangat dia. Saya duduk depan dia. Dia tanya, "Berapa lah Syed tadi kau dapat main show?" Macam, "Oh tak ada, dah banyak sangat. Ada dah 1,000 lebih lah." Sikit. Dia kami kata dah 1,000 lebih lah. Aiman Tino. Nampak? Ada seorang gelak pada luar. Aiman Tino. Aku bawa dia. Pergi buat show. Aku bawa dia. Aku bawa dia nyanyi. Satu lagu orang bayar 15K lah. Oh, satu lagu. Satu lagu. 15,000. 15K. Korang menyanyi satu konsert. 1,000. 1,500. Lain kali apa-apa cakap dengan aku. Aku uruskan. Aku buat. Ni, depa baru ni semua ni. Baru minta macam mana orang kata tadi nak orang tenang kaki ni. Ni grup WhatsApp, segala apa semua. Semua dah tak tahan dah. Semua lawan dah tak tahan. Cuma ni teruk dah kita kena. Sebab apa Abang? Depa ni orang-orang yang pernah perform dengan international artis, pernah perform dengan artis Malaysia betul-betul. Tapi tak pernah jumpa manager sehebat ni. Ui, tak pernah. Selagu 15,000. Selagu. Buat, dia nak bagi tahu sebab apa dia letak Aiman Tino. Sebab Aiman Tino kira waktu tu kira tak terror lah. Kira budak kanyak saja. Pun 15,000. 15,000 dia boleh bagi job. Hampa kira tak pandai carilah. Main sampai penat-penat apa semua dapat 1,000, dapat 100 sama 10 orang. Aiman Tino 15,000. Aku bengongnya. Saya time tu rasa saya bodoh betul manage band tu. Saya rasa betul ya teruk lah. Aku rasa kalau Rihanna tahu ambil dia jadi manager. Betul. Ramai orang buat. Tapi kami tak ada rasa pun macam rasa nak benci dia ke apa. Sebab dia ada juga benda yang dia tolong kami, dia buat baik kat kami apa-apa. Dan hari tu pun dia belanja cerita gelak lah, tengah stres. Ada hari dia belanja makan terus. Dia belanja makan terus. So, dia orang yang bagus, dia orang yang baik. Cuma cerita dalam kepala dia tu. Kadang-kadang buat kita jadi segai. Buat kita rasa di mana ya aku terlepas insiden yang berlaku dalam Malaysia ni. Faham tak macam aku tak cukup baca paper ke? Atau aku tak cukup berkawan dengan orang ke sampai aku tak tahu yang macam kereta kena belah jengkol. Abang Nuan, saya ni Abang Nuan. Saya punya degree PR. PR. Penat saya belajar. Saya boleh cakap untuk bensin 1,000. 1,000. Dia main-main 15,000 selagu. Aiman Tino tu. Kalau Aiman Tino buka mulut nyanyi 2 lagu tu, 30,000. down payment kereta dah kawan tu. Kalau kena konsert 10 lagu, Nah. sebiji banglo. Aiman Tino tak balik lah, orang junjung balik. Kaya siap dah. Jadi dekat situ tu, saya suka benda ni. Kalau aku balik kampung, jatuh hukum aku cari dia. Dia jatuh hukum wajib, ni. Walaupun kita taklah berjaya sangat di Kuala Lumpur, tapi kawan-kawan pandang lah. Tapi ada orang-orang yang jatuh hukum aku jumpa dia. Dan semua orang yang aku jatuh hukum jumpa dia ni adalah kawan-kawan yang aku panggil sebagai kaki cerita. Aku akan pergi. Yang memang pandai bercerita. Tapi lah ni sebab ramai telah kembali ke rahmatullah. Allah. Jadi bila kita balik kan, aku hanya boleh berdiri dekat jambatan Jalan Putera tu. Tengok kedai depan hotel Royal dah tak ada dah warung tu, tengok dan gelap. Jangan hospital jiwa Megari waktu tu buah baju putih dah pasal duk gelap orang seorang kan. Sebab di situlah kedai kopi Jan Gasin orang duk buat lawak. Tu aku pergi pula jalan dulu Panggung Putra. Lah dah tutup dah panggung tu jadi hotel pun tak apa nak berjaya. Aku tengok belakang parking lot tu. Pun aku gelak. Tapi orang ni dah tak ada. Legend-legend yang bawa cerita-cerita yang aku kata pada dia cerita tu mata terbeliak ni bersungguh. Kita ki gelak. Dia heran pasal apa budak ni gelak tu yang aku cerita ni buah nak habis sementara tunggu ada orang. Jack tuan tengok ada kata tak ada orang. Kalau tidak habis je cerita pasal daun saja mana 3 kali tebu ni saya akan habis. Saya bagi tahu macam ni.
7 ke atas jangan buah masa. Touching 8 is consider soul. Kalau 7 yang tertinggi di atas 7, siapa sebut 8 dulu consider soul. Kalau bermain di paras 7, kalau saya kata tak okey, saya kata tak. Tapi 8 consider soul walaupun selepas itu ada orang tawarkan 8.5. So, gentleman lock consider soul. Okey. Aku ni, dia ni dah lama dah. Kami panggil dia aparat mah. Dia kalut, kelang kabut. Satu kali ni aku meniaga dia pegang abu. Jadi dia pun main. Dia cerita dia pasal buah dia. Di pegang abu ni maksudnya buah pelam ni kalau turun. Dia masak 3 hari sebab kan buah kita beli kita tak akan beli terus masak. Betul. Kita kena ambil Kena 3 hari baru masak. faham, Kita nak atok. Ni turun pasal malam ni. Jadi kami kena atok ni buah yang nak masak esok. Ni nut yang paling dekat. Pekan hari. Ni kira nak turun di pasar malam. Aku katalah pasar malam tanduk. Aku susun lah dia dulu. Buah yang 2 hari lagi nak masak. Sebab buah ni akan naik lori yang sama. Alright. Tapi 3 hari dia akan pusing. Disusun-susun buah. Sampailah buah yang tak hari dah kena makan lah. Kalau biang lagi dia busuk. Kita pun buka. Ni dia tak duduk kabu. Dia cuci kereta. Dia pun main. Main. Parah main ni. Masa tu aku kerja kedai Pak Poliong. Arwah dah. Dia pun main. Dia main-main aku hirih lah bagi kat dia sikit. Dia menggigit. Ni buah paling manis ni kan. Ni bukan pelam biasa ni. Ni pelam Thailand nak paling manis. Masa tu buah semua buah Thailand. Weh, tak lawan rumah Pak Melakang pun dia kata. Pak Melakang aku tanam dia kata daun saja 3 kali manis pada tebu. Dia cerita tu serius. Dia kata, aku pergi rumah Pak Melakang aku tanam pelam ni tak masuk kami tak boleh ambil kata. Pak Melakang aku juga ni jaluk buah. Melandok tu orang dia kata. Sinci lagi nak kena bumi. Punya berat buah tu. Dia punya panjang sinci nak kena bumi. Pak Melakang aku tak makan tak masuk lagi. Tapi petik daun dia gigit dia kata 3 kali manis pada tebu. Aku punya berdekah-dekah gelak. Dia jadi heran pasal apa non ni gelak. Pasal pun hang gelak macam tu lah. Dia nak jadi macam ku. Okey. Consider soul siapa yang sebut 8,000? Okey. Siapa dapat dia? Dominic Pendosa. Anda telah dipilih dengan sebagai gentleman lock consider soul dengan harga RM8,000. Jalan. Tolong naik number phone lah Dominic. Anda telah memenanginya. Lepas tu kalau anda nak reseller balik, okey. Sebab ini adalah permainan biasa. A jual kepada B, B jual kepada C, C jual kepada D. 50 tahun lagi yang pegangnya adalah ZRA. Kalau umur dia panjang lagi. Lepas tu, dah cerita. Jadi aku nak cerita ke Ang. Ada orang masuk akal dia nak pelekeh buah kita bagi kat dia. Buah dia. Bukan dengan buah, dengan daun. Dia kata, oi, kita kata, kita duk bangga pasal apa? Buah pelam ni pun kita nak makan modal. Betul. Toke-toke kita bukan kaya. Kita ni pegang mana. Tapi kita tahulah buah ni kalau kita buat naik atas bakui lori, dia akan merosakkan buah yang lain sebab dia dah ranum. Jadi kita bagi dia sirih. Kita ingat dia akan kata macam ni. Sedap lah. Masa tu siapa tahu apa pelam tondam lah. Siapa tahu ni buah tondam yang aku belanja dia ni. Yang masak kulit hijau tu buah tondam aku belanja dia. Kita ingat dia gigit nak bagi tu ambuih bang ni. Dia gigit. Tak lawan rumah Pak Melakang tu. Rumah Pak Melakang tu dia kata daun ni aku gigit 3 kali tebu mana. Saya sampai lah duk pikak. Tak challenge buah lagi, tak challenge buah. Aku tak tanya dia, sebelum aku tanya buah dia dah bagi tahu dah, tapi buah aku tak makan. Pasal tak masuk lagi. Dia kata buah tu turun berundul dia kata. Dia tangkai buah, sinci lagi nak kena bumi. Betul-betul besar, betul-betul. Dia jadi buat aku rasa aku ni besar bukan rabu. Rasa macam hari tu nak hantar surat. Pak Ak, saya dengan hari ni meletak jawatan sebagai peniaga buah pelam. Sebab saya tak pernah tengok buah pelam yang pernah kita jual yang sehebat kawan saya ceritanya. Tapi masa tu tak ada resignation letter. Jadi dengar je. Jadi setiap kali bila aku teringat kata buah buat gelak. Tapi aku boleh bayang sampai sekarang. Dia anggap aku kurang ajar pasal aku gelak waktu tu. Aku dengan dia lapis jari lari jauh. Jadi tapi aku kena gelak pasal benda tu. Jadi luar sebagai daripada seorang budak yang main buah pelam daripada umur 12 tahun, 13 tahun ni aku rasa tak kira pelik abang lah. nak rasa kira buah ni kira manis dah. Manis dah lah. Manis Masa dah tu lah. siapa yang jawab dan ni tahu lah pelam tondam siam tu yang kuning man tu, pelam tiung tu. Kira lepas-lepas dia kata tu abang nak terpaksa gelak sebab abang nak rasa macam aku tak rasa lagi lah. Aku ni jauh lagi perjalanan aku. Sebab daun saja. Jauh saja 3 kali manis tu bu.
Berarti sebagai ahli pelam ni, Gagal lah. perjalanan aku ni belum ke mana. Kira bawa ahli yang baru register lah. Maksudnya macam ni lah. Non, selagi art ni hidup, hang tak usah cerita pasal pelam. Alah, pasal dia dah tak ada, aku baru buka cerita ni kat hang. Maksudnya kalau selagi dia ada, tak ada kata nama kata aku ada hak untuk bercerita pasal pelam ni. Kalau aku bercerita pasal pelam ni, maka aku ni mendahakalah pada orang yang bagi tahu daun pelam dia 3 kali. Malu tu ke pelam kan. Orang jumpa orang malu. Sejak tu sampai sekarang dia tak ada baru aku banyak cerita kat hang, aku pernah jual pelam. Jenuh. Benar sebab bos setiap kali abang nampak pelam tu. Itulah kadang-kadang PKP aku orang Kedah. Pulut main musim pelam, pulut pelam. Alah pulut derayan lah. Kalau aku balik cuti, bini aku buat pulut derayan kan. Tapi makan pulut derayan, dia ikut. Pasal buah mahal. Betul. Pulut makan pulut pelam, gelak ki pada duk teringat pelam. Kata, kalau waktu tu lah aku dampi rumah Pak Melaka dia tengok habis mana-mana buah dia tu. Silap macam kunyah gula saja. Sambil duk makan kan. Walaupun pelam dapat lah pelam tak ubah manis kan. Pelam apa dia jual lah kuning macam pelam apa aku lupa lah nama pelam tu. Kita duk makan kan walaupun pelam tu masam kan tapi duk rayan cerita dia tu rasa manis macam tu. Pelam ni sebab cerita tu impact dia tu bila dengar balik. Jadi lah ni bila aku balik kampung ni Lan pun duk selalu masuk dia aku posting selalu masuk ingat orang Jalan Lumpur memerhati. Kami generasi yang sama-sama membesar. Sebab kami umur sama duk melangut dengan orang tua cerita Tapi lah ni aku ingat kalau ada kenduri pun. Lah pula lah kenduri dah tak ada. Orang semua pakai apa? Lah ni semua online lah. Bukan, kenduri orang main hidang ni apa dia panggil? Apa dia buffet? Buffet. Jadi tak ada apa lah. Tak ada. Jadi aku ingat kata kalau aku balik kenduri pun kan aku mungkin menderita lah hadir majlis betul. Sebab aku akan rasa kata sebab hak mana hak duk bagi ceria mana semua dah. Jadi rimai toleh sana budak duk sembang pasal sport dream dia. Toleh sini duk cerita pasal wai suku dia. Toleh sana duk cerita pasal menteri dia. Toleh sini dia tahu lagi ubat lagi baik pada COVID. Sakit kepala. Jadi orang yang nak main cerita kata daun pelam je. Manis 3 kali pada tebu. Jenuh. Saya lepas ni takut lagi saya jumpa pokok pelam. Saya takut abang saya pula yang dia bagi dah nombor telefon dah. Customer regular. Okay, dengan itu tutup. Alhamdulillah. JC ni telah dijual dengan harga Jadi balik ke kampung kita. Balik ke kampung kita. Bagi tahu dengan ayah tak barang ni tak pijau. Dia balik ke daerah yang mengasaskan Liverpool. InsyaAllah. Hidup mana? Pokok Senar. Tempat berasal lah. Walaupun dia hutang kampung. Bagai sirih pulang ke Gagang. Kelab ni dia register hutang kampung. Tapi hutang kampung pergi Pokok Senar ni 5 minit, 10 minit. Yalah ada highway. Hutang kampung punya sekolah tu. Main bola tendang masuk highway. Mana? Terima kasih semua kerana sama melabur dengan kami. Kita akan black dan kita akan mula sesi jualan malam ni. Ada pada pukul 10.45. Saya ucap terima kasih pada anda semua. Terima kasih pada John Bay. Terima kasih kat abang banyak. Dan begitulah saya harap anda mulai hari ini menghargai orang-orang yang datang untuk membawa kabar gembira sekalipun dengan jenaka. Maksudnya kabar gembira ni kita terimalah sebagai orang bawa jenaka yang hibur kita. Kerana hari ini kita tahu banyak kes-kes orang stres. Betul. Jadi kita harap John akan selalu ada je seminggu sekali sesi melabur. Saudara boleh request nak apa. Kami bawalah labunan-labunan sejarah kepada kawan-kawan. Kalau ada bakat nak stream pun bagi tahu je, bang saya champion melabur kampung saya bang, saya nak try di garasi, saya masuk link nak bagi tahu. Kalau kat kampung ni hang sembang paling champ paling champ, orang kata apa, tahu-tahu keras nasi, orang tak ada kenduri hang cerita ni. Habis cerita hang nasi keras, orang tak makan kerana dengar cerita hang. Hang nak test cerita hang boleh tak, hang keluar kami. Bagi tapas lah. Ataupun saudara ada kedai kaki labun, saudara kata, Banon, dia ni sebelum dia tak ada ni Banon, kita kena rakam video dia tak kat garasi. Kita takut dia tak ada nanti orang tak tahu kata champion labun belah tempat kita ni ada. Hang tak tahu, hang tak kira Hamai, Sabah, Sarawak, hang tahu dia ni kaki labun champion, cross. Kita akan cross sebab kita nak menghidupkan kembali satu budaya yang menjadi sebahagian DNA Melayu. Itu bukan menipu, tetapi menghiburkan orang dengan cerita-cerita jenaka, bagi membolehkan majlis tu ceria. Betul. Zaman lah hampa ada duit sewa karaoke, panggil John Band main muzik. Zaman dulu depa ni tu yang orang kata bila tuan rumah mai dia tuai kan. Dia pergi jumpa Pak Imam kan. Pak Imam minta mai rumah baca doa. Kenduri rumah saya hari Jumaat ni kenduri. Dulu Kedah kat hari Jumaat. Pak Imam kata ya okey terima kasih. Pak Imam jawab insya-Allah insya-Allah terima kasih.
Kaki labun ni, hang jangan tak main ni, hang main dah ni. Aku ni, Lagi ni, besar ni aku invitation. harap kat hang ni, kita kawan lama, hang janganlah tak main. Maksudnya kalau dia mengundang kaki labun tu, dia double up. Dia punya jemputan supaya main, supaya majlis dia ni besok ada orang meriahkan balai. Betul. Okey? Dengan itu saya mengucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.